Satu Makanan Negara (DAN) berasal daripada Dasar Pertanian Negara 1 yang diwujudkan untuk tahun 1984 hingga 1991. DPN 1 menekankan pertanian berorientasikan ekspor dan mengutamakan tanaman komoditi seperti kelapa sawit dan koko. Dasar Pertanian 2 yang diwujudkan untuk dilaksanakan dalam tahun 1992 hingga 1997 memberi perhatian terhadap peningkatan produktiviti, kecekapan dan persaingan dalam pertanian. Semasa pelaksanaan DPN 2, tanaman ladang diluaskan kawasan penanamannya. Seterusnya, Dasar Pertanian 3 diwujudkan dan dilaksanakan dalam tahun 1998 hingga 2010. DPN 3 memberi tumpuan dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian berikutan liberalisasi perdagangan antarabangsa. Dasar Agro-Makanan Negara 2010 hingga 2020 diwujudkan untuk dilaksanakan dalam tahun tersebut dan bakal diperbaharui dengan Dasar Agro-Makanan 2.0 atau DAN 2.0. Objektif penubuhan dan pelaksanaan Dasar Agro-Makanan Negara adalah untuk menjamin bekalan makanan yang mencukupi, meningkatkan tahap pendapatan kumpulan sasar dan menjadikan industri agro-makanan berdaya saing dan manfaat. Kenaikan harga barangan makanan dalam tahun 2008 dan peningkatan jumlah bilangan penduduk di Malaysia menyebabkan tercetusnya Dasar Agro-Makanan Negara yang pertama, iaitu jaminan bekalan makanan yang cukup, boleh dapat, selamat dan mampu beli. Ini adalah bagi meningkatkan akses dan pengeluaran makanan, seterusnya menjamin harga, keselamatan dan khasiat makanan. Seruan dalam pembangunan komoditi dan aktiviti nilai tambah diberi perhatian dalam DAN dengan Dasar Pembangunan Pertanian Nilai Tinggi. Inisiatif dalam dasar ini termasuklah 16 projek penggerak ekonomi dan 11 peluang perniagaan. Persaingan penggunaan tanah dalam sektor pertanian dan pembangunan membawa kepada dasar yang ketiga, iaitu pembangunan pertanian manfaat. Sebagai inisiatif, tanah digunakan secara optimum dengan cara membuat aktiviti tanaman selingan singkat masa, integrasi ternakan dan kelapa sawit, pembangunan tanah terbiar dan pengesunan kawasan pengawalan makanan. Dasar keempat DAN diwujudkan, iaitu kluster pertanian dinamik dan memaksimumkan penjanaan pendapatan. Dalam usaha mencapai dasar yang keempat ini, inisiatif yang dijalankan termasuklah sokongan pengeluaran komoditi makanan, pengukuhan khidmat logistik, pewujudan dan pengukuhan infrastruktur dan infostruktur, meningkatkan daya saing dan pengukuhan maklumat pasaran. Dasar Agro-Makanan Negara yang kelima adalah pelaburan swasta pembangkit transformasi moden. Pelaburan dalam sektor pertanian kurang memerasakan atas faktor risiko tinggi, tempoh magang yang panjang, proses perolehan dana yang rumit dan tawaran kurang menarik. Diseru, beberapa isu telah diganti semula, termasuklah pemansuhan harga produk pertanian, memudahkan prosedur perolehan kredit, subsidi dan insentif. Sebagai inisiatif, pengenalan kepada beberapa skim telah dikenakan seperti skim insurans pertanian, skim jaminan pinjaman dan mempergiat promosi dan program PKS. Dasar ke-6, modal intan pertanian, bestari dan berinformasi. Persekitaran kurang kondusif, peluang kemajuan terhad, upah rendah dan persepsi negatif menjadi punca generasi muda tidak berminat dalam sektor pertanian. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang mahir dan separuh mahir, seterusnya menyebabkan kebergantungan tinggi terhadap tenaga kerja asing, iaitu 45,000 dalam tahun 2005 dan meningkat kepada 233,000 dalam tahun 2010. Sebagai inisiatif, kurikulum pengajian dalam bidang pertanian dikemas kini. Naik taraf kapasiti Kolej Pertanian Malaysia, memberi keutamaan kepada lulusan institusi pertanian untuk menceburi bidang pertanian, iaitu mendapat keutamaan untuk geran, bantuan dan pinjaman. Dasar ke-7, pemodenan pertanian berpacukan penyelidikan dan pembangunan teknologi dan inovasi. Kekangan penggunaan dan pemindahan teknologi yang rendah telah berpunca daripada kos yang tinggi, kurang pengetahuan, keadaan topografi yang sukar untuk aktiviti mekanisasi dan kurang pendidikan dalam aplikasi teknologi moden yang menyebabkan kos. Inisiatif yang diketengahkan adalah meningkatkan kecekapan, pelaksanaan pendidikan secara terpilih, memperluas penggunaan teknologi mekanisasi dan pengiktirafan inovasi tani. Dasar ke-8, keunggulan khidmat sokongan pertanian. Penyampaian khidmat sokongan yang cekap adalah kritikal. Tumpuan diberikan dalam latihan dan pengerahan teknologi, amalan pertanian terkini dan penubuhan pusat khidmat setempat. Dalam mencapai tujuan dasar ini, peranan agensi pertanian perlu dirasionalisasikan. Agensi kerajaan berperanan dalam penyediaan khidmat sokongan, agensi swasta menyokong gelangan bilangan pegawai pengembangan, manakala pertubuhan, peladang dan nelayan memain peranan dalam pemasaran, pembangunan modal insan dan menyediakan khidmat sokongan. Dasar Agro-Makanan Negara 2.0 telah mula dirangka
bakal dilancarkan dalam tahun 2021 yang akan mempercepatkan proses pemulihan dalam sektor agro makanan sekaligus mengurus permintaan dan penawaran bekalan makanan negara. Sasarannya adalah untuk menjamin sekuriti makanan dan meningkatkan sumbangan kepada pendapatan golongan sasar dan ekonomi negara.